Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Syarimah binti Saleh, Pengarah Perbahanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang, yang diraikan Puan Bushra Abdul Jalil, penulis dan panel pada pagi ini, barisan pegawai dan warga Perbahanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kehadrat Ilahi kerana pagi ini kita telah dipertemukan dalam diskusi ilmiah, iaitu slot bicara penulis bersama Puan Bushra Abdul Jalil. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum saya memulakan slot bicara pada hari ini, ingin diperkenalkan ahli panel kita secara ringkasnya. Bersama saya adalah seorang yang tidak asing lagi, penulis yang tidak asing lagi, iaitu Puan Bushra Abdul Jalil, yang kita bawakan jauh dari Kuala Lumpur. Beliau merupakan seorang bekas guru dan kini menjalankan perniagaan sendiri secara sepenuh masa. Tanpa membuang masa, mari kita ke slot yang pertama, iaitu slot memperkenalkan diri Puan. Macam mana okey hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita. Sebelum saya jawab soalan Puan moderator, saya nak bagi tahu. Saya sampai di depan library tadi. Dari jauh Puan moderator tersenyum dekat saya. Saya tak pernah jumpa Puan moderator. Dia pun tak buka mask. Tapi saya tengok senyuman, saya tengok sepet mata tu, saya dah tahu ini junior saya zaman sekolah dahulu, dan kami berkongsi katil. Dia duduk kat atas, saya duduk kat bawah, dan kami tak pernah berjumpa sejak berpisah selepas zaman persekolahan hingga ke hari ini, dan hari ini baru berjumpa. Alhamdulillah, rasa apabila bertemu junior zaman sekolah, maksudnya rasa gebentar yang berputik sejak berhari-hari yang lalu, sedikit demi sedikit kian reda. Alhamdulillah, terima kasih. Yeah. Teruskan Puan. Okey. Sesi berkenalan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Bushra Abdul Jalil, atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Era atau Puan Era. Saya bekas seorang guru. Saya bersara awal untuk menjalankan perniagaan sendiri. Pulau Pinang ini bukan negeri yang asing bagi saya, walaupun saya berasal dari Pulau Langkawi, Kedah. Kerana saya bersekolah di sini, saya lepasan Al-Masyhur Perempuan Pulau Pinang. Dan sepanjang saya menjadi pelajar di sini dahulu, saya amat aktif dalam pertandingan pidato, dan dewan-dewan di Pulau Pinang ni seperti Dewan Seri Pinang, di Komta pun tak silap saya ada auditorium juga, merupakan tempat saya bertarung dalam pertandingan pidato. Dan saya pernah mengharumkan nama Pulau Pinang menjadi juara di peringkat kebangsaan bersama pasukan saya. Dan saya membawa Pulau Pinang sebagai juara dalam satu pertandingan. Dan sebagai hadiahnya kami dihantar ke Manchester untuk mengikuti satu program di sana selama lebih kurang 10 hari. Kemudian saya menyambung pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia, dan lepas itu saya bekerja sebagai guru selama lebih kurang 13 tahun. Kemudian saya dan suami mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan kami menjalankan perniagaan sendiri. Kami membekal tenaga kerja asing dari luar negara masuk ke Malaysia. Saya tinggal di Subang Jaya dan dikurniakan 3 orang anak yang dah besar. Kat depan tu anak saya 3 orang, dah besar dah semua. Ketika dijemput untuk datang ke program ni, pada mulanya saya menolak. Sebab yang pertama, bulan puasa, nak travel jauh. Yang kedua, saya dah 2 tahun tak demit sejak berlaku PKP, pembantu rumah tak boleh masuk ke Malaysia lagi. Jadi sukar untuk saya meninggalkan anak-anak pada bulan puasa. Tapi disebabkan yang jemput saya ke program ini bekas pelajar saya, cikgu, tolonglah cikgu, kami amat mengharapkan cikgu datang. Jadi bila saya berbincang dengan suami cakap, tak apalah, kita penuhi permintaan orang lain, insyaAllah Allah akan penuhi permintaan kita, insyaAllah. Jadi semalam saya datang dan hari ini saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan untuk majlis ni. Walaupun secara dasarnya saya bukanlah yang terbaik, sepatutnya yang paling layak untuk berada di sini. Saya penulis yang
Walaupun berbadan besar, penulisan saya kecil je, sikit je saya tulis, bukan banyak pun. Tapi terima kasih, jutaan terima kasih, mungkin lebih tinggi daripada Menara Komtar, mungkin lebih kukuh daripada Bukit Bendera, kepada Puan Pengarah, kepada seluruh barisan AJK, kepada semua staf-staf yang berada di bawah Perbadanan Perpustakaan Negeri Pulau Pinang ini, kerana sudi menjemput dan memberi peluang kepada saya, dan disebabkan atas jemputan itu, Allah izinkan untuk saya berada di sini untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman yang saya ada dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, itu sedikit sebanyak secara ringkas tentang diri Puan Bushra. Sekarang ni saya nak tanya, apakah titik permulaan, bagaimana titik permulaan untuk menjadi seorang penulis? Okey, bagaimana titik permulaan menjadi seorang penulis? Macam mana saya nak jawab? Okey, saya memang suka menulis. Saya ingat lagi ketika saya berada di tahun 3, sekolah kebangsaan, tahun 3, saya dan kawan-kawan dah mula menulis konon-konon alam. Kalau bahasa sekarang kita panggil antologi lah. Kami tulis cerita-cerita pendek, dalam buku tulis dan dikombainkan, disatukan. Seronok bila saya baca karya kawan-kawan saya baca karya saya. Masa tu baru umur 9 tahun. Dan ketika di sekolah, karangan saya sering menjadi contoh kepada pelajar-pelajar lain. Konon-kononnya karangan saya tu macam hidup, karangan yang hidup. Dan apabila saya menjadi cikgu, walaupun ada beberapa subjek yang saya ajar, saya antaranya bahasa Melayu. So saya sangat enjoy dengan subjek tersebut sebab saya rasa bahasa Melayu ataupun bidang penulisan ini ialah satu cara untuk kita meluahkan apa sahaja rasa yang kita ada. Sebab itu, ada penulis barat yang berkata bahawa dunia penulisan itu ialah berbicara tanpa diganggu. Kita tulis apa yang kita nak kata. Kita tulis apa yang kita rasa. Tak ada siapa sampuk, tak ada siapa kacau, tak ada siapa yang potong di tengah jalan. Tetapi, walaupun minat itu agak tinggi, kebolehan mungkin ada sedikit, namun dia panggil spark. Push to faktor yang menolak untuk kita bertindak itu tidak ada. Saya minat menulis, saya suka membaca, saya ada kebolehan untuk menulis, walaupun tidak begitu bagus, tapi boleh tulis. Tapi untuk bertindak itu tidak ada. Sebab apa? Kerana kita berada dalam comfort zone. Kita berada dalam comfort zone. Jadi kita rasa, untuk apa kita nak menulis? Okay? Yang pertama, kita berada dalam comfort zone. Yang kedua, kesedaran itu tidak timbul. Kita rasa macam, nantilah, bukan senang nak tulis, nantilah, macam tu. Jadi kebolehan yang saya ada itu berlalu begitu sahaja. Okey, bagaimana saya meluangkan masa bila saya berhenti kerja, saya buat benda-benda lain, saya fokus pada bisnes dan hobi saya dan suami kami suka travel ke merata negara. Sehingga kan bila kawan-kawan datang ke KL, soalan dia orang, hello, ada kat mana? Malaysia ke luar negara? Macam itulah. Saya suka berjalan, bawa orang berjalan. Jadi masa yang ada terhabis begitu sahaja tanpa saya sedari bahawa setiap momen yang saya lalui itu sebenarnya sesuatu yang boleh dibukukan untuk dikongsikan dengan orang lain, kerana orang lain mungkin tidak melalui apa yang kita lalui. Okey, misalnya macam mana ketika saya berada di France, saya ditahan oleh polis di sana kerana menganggap kami bersolat di tepi jalan kan. Dia orang ingat kami ni kumpulan militan something like that lah, sebab berhenti bersolat di tepi jalan. Kawasan tu kawasan larangan sebenarnya, dia orang tak marah pun bersolat. Kawasan tu ialah kawasan tentera. Di front bahasa dia tak guna bahasa Inggeris. Jadi kami tak boleh nak baca signboard, kami berhenti dan sembahyang. Bila bayangkan dengan FRU dia datang kepung kami. Jadi semua itu, apa sahaja yang kita lalui dalam hidup sebenarnya adalah sesuatu yang patut ditulis, dicatatkan untuk dikongsi dengan orang lain. Seperti saya sebutkan sebentar tadi, pengalaman yang kita lalui tidak pernah sama dengan pengalaman orang lain walaupun kita menari di atas pentas yang sama. Betul ke tidak? Kan? Jadi sebab itulah saya mula terasa aku banyak ada benda yang saya lalui yang sepanjang hidup ini. Tetapi kenapa saya tidak berkongsi dengan orang lain? Kenapa? Mula kesedaran itu mula timbul. Tetapi tindakan tetap tidak ada. Sekadar kesedaran kecil sahaja. Saya dah berpeluh tangan ni. Okey. Okey, kita lihat ada satu warkah dekat depan saya ni. Sebenarnya ini merupakan novel
Yang pertama, saya rasa sebelum ni Puan ada buat menulis antologi. Tapi ini adalah merupakan novel yang pertama yang boleh saya bacakan di sini. Tajuk dia ialah The Leong Kim Mahal Segugus Cinta, yang difahamkan ada 886 muka surat. Ya, boleh bayangkan setebal itu. Okey, bagaimana ilham tercetusnya penulisan novel pertama Puan ini? Okey, karya penulisan saya bermula apabila Allah hadirkan ujian COVID-19 kepada kita. Ketika itu saya sekeluarga baru pulang dari mengerjakan umrah. Okey, saya pergi umrah secara DIY, saya pergi sendiri. Balik dari umrah, saya balik ke kampung mak saya di Langkawi. Kami beli tiket untuk 5 hari, 4-5 hari lah untuk berada di Langkawi. Baju pun bawa ngam-ngam je untuk 4-5 hari. Bila sampai hari kedua di Langkawi, kerajaan umumkan PKP round 1. Dan tuan-tuan semua masih ingat, perempuan semua masih ingat, PKP round 1 kita berada dalam keadaan yang sangat ketat kawalan ketika itu. Dan saya yang berada di Langkawi ketika itu menjangkakan paling lama PKP ini, maklumlah kita semua tak ada pengalaman kan, saya rasakan paling lama mungkin sebulan, paling lama. Okey, jadi saya decide dengan husband saya, tak apa, kita burn je tiket flight, kita stay kat Langkawi, kita guna je lah baju 4-5 helai yang ada ni for 1 month. It's okay, 1 month sahaja. Kedai semua tutup ya, tuan-tuan dan perempuan nak keluar beli ikan pun susah, semua tak ada. Kedai baju jangan harap lah. Tiba-tiba dari 1 minggu, 2 minggu itu berlanjutan lagi dan lagi dan lagi sampai akhirnya kami stuck di Langkawi lebih kurang 3 bulan berbekalkan 4-5 helai baju yang ada tu. Sampai anak saya ketika balik Langkawi tu pakai baju yang baru beli lah. Of course lah, baju baru yang kita ada lah. Berlubang lepas 3 bulan tu sebab asyik recycle baju yang sama. Kedai tak ada untuk beli baju. Pada ketika itulah kaki tertambat, tak ada apa nak buat, stuck di kampung. Seorang kakak saya, ketua sebuah sekolah, dia datang, dia bagi kat saya sebuah buku kosong. Dia kata, nah mungkin buku ni you boleh buat something. Dan dia pinjamkan saya komputer miliknya. Dia cakap, do something. Dan ketika itulah saya terfikir, ya, mungkin Tuhan nak aku rehat daripada aktiviti biasa yang dah dilalui bertahun-tahun lama. Maka saya mula menulis. Dan ketika itulah siap antologi. Kalau tuan-tuan belum tahu antologi itu apa? Antologi ialah buku yang diterbitkan dengan himpunan beberapa orang penulis di dalamnya. Saya siapkan antologi yang pertama. Kemudian dalam tempoh PKP lagi ada antologi kedua, ketiga, semuanya berlaku dalam tempoh musibah ini. Maksudnya pada ketika Allah kirimkan musibah, pada masa yang sama Allah berikan rahmat yang kadang-kadang kita tidak menyedarinya. Dan ketika menulis antologi, walaupun saya telah berjaya menerbitkan beberapa antologi bersama penulis lain, tapi itu bukan karya solo saya. So saya mesti menulis karya solo yang saya tulis seorang-seorang. Nak tulis apa? Banyak ni dalam kepala, nak tulis apa? Fikir, saya nak tulis novel. Walaupun tak tahu nak tulis, hala tuju ke mana tak tahu nak tulis, saya hentam ke romo sahaja. Saya tulis, buat draft sikit-sikit, saya tulis. Saya tak tahu jalan cerita tu bagaimana. Tetapi seperti yang kita tahu, apa sahaja kerja kita dalam hidup ini, kalau kita tak mula, kita rasa kita stuck. Kita kena mula. Bila kita mula tu, sedikit demi sedikit jalan itu terbuka. Okay? Ketika saya menulis novel ini novel pertama saya, walaupun idea dia belum ada sepenuhnya lagi ketika itu, tapi saya ada fokus. Dalam minda saya, novel bagaimana yang ingin saya tulis. Novel dah berlambak di pasaran. Sehingga kan ada orang terdekat saya yang berkata kepada saya, why you want to write novel? Untuk apa tulis novel? Novel berlambat-lambat, novel tak laku, tak boleh jual. Ya, kalau kita fikir macam tu, mungkin kita akan rasa give up dan down. Tapi kita kena fikir, kenapa novel tak laku? Kenapa? Okey, mungkin sebab jalan cerita yang hampir sama. Okey, mungkin ada sedikit-sedikit kelemahan walaupun secara dasarnya setiap novel pasti mempunyai, setiap novel ataupun buku pasti mempunyai kelebihan yang tersendiri, tapi kita juga kena akui ada kelemahan-kelemahan sedikit di sana, dan di sini termasuk novel saya lah. Okey, jadi maksudnya jalan cerita yang hampir sama. Kadang-kadang parent takut nak beli novel dekat anak-anak sebab ada unsur-unsur lucah yang melampau. Okey, kadang-kadang jalan cerita yang tidak sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Dan pada waktu yang lain,
novel juga dianggap sebagai satu medium bacaan yang sekadar membuang masa ataupun sekadar untuk berhibur semata-mata. Tidak ada info pun dalam tu. Jadi sebab itu, secara sedikit demi sedikit, permintaan terhadap novel itu mula menurun. Sebab orang rasa macam nothing, buang masa macam tu. Jadi saya tak nak. Saya nak, walaupun saya belum pernah menulis novel, tapi saya nak menghasilkan sesuatu yang baru yang mungkin boleh memberi sedikit keyakinan kepada penulis-penulis baru bahawa bidang novel ini merupakan satu bidang yang kita boleh beri semangat, kita boleh beri info dan pelbagai perkara lagi yang boleh kita masukkan dalam novel tersebut. Sehingga apabila saya menjual novel ini, ada yang bertanya kepada saya, "Puan pernah bekerja di hospital ke?" Tak, saya tak pernah bekerja di hospital. Saya tak pernah menjadi jururawat ke, doktor ke, semua saya tak pernah. Tetapi bayangkan bagaimana saya study untuk nak hidupkan watak utama dalam novel ini, seorang doktor wanita yang bekerja dalam di bahagian kecemasan di sebuah hospital, dan secara tidak sengaja dia telah merawat seorang Cina kongsi gelap yang menolak 100% unsur ketuhanan ni. Bagi Cina kongsi gelap, kehidupan mereka hanya bertuhankan kepada duit. Jadi bagaimana dua jiwa yang berbeza ini, seorang doktor yang walaupun bukanlah tak berlevel ustazah, tapi at least doktor yang menjaga solatnya, menjaga auratnya, menjaga segala-galanya, tiba-tiba berhadapan dengan satu situasi, dia terpaksa merawat pesakit yang macam tu, dan disebabkan oleh perkara itu, timbulnya pelbagai konflik-konflik yang lain. Jadi ini satu perkara yang patut kita kupaskan, dan saya nak hidupkan watak itu. Bagaimana sibuk dia di bahagian kecemasan tu. Apa yang dia buat sebagai seorang doktor, apa tugas dia bila berlaku pesakit tiba-tiba datang, jantung terhenti, apa yang patut dibuat. Jadi maksudnya, apabila pembaca membaca novel saya, mereka bukan sekadar berhibur. Ada banyak info yang mereka dapat, ada semangat. Dan yang kedua, saya nak menekankan bahawa melalui novel yang konon-kononnya sekadar bahan bacaan picisan, tetapi kita boleh memberi satu semangat kepada orang yang membaca bahawa hidup ini bukanlah kita bernari di atas lantai permaidani yang indah. Hidup ini penuh dengan cabaran, tetapi cabaran itu sebenarnya menguatkan diri kita daripada pelbagai sudut. InsyaAllah itu yang cuba saya terapkan. Satu perkongsian yang baik, sebab saya belum lagi berkesempatan untuk membaca novel ini. Tapi insyaAllah Puan Bushra bawa banyak dekat bawah. Kita akan boleh membacanya nanti. Dan seperti yang dikatakan, suasana, fenomena ataupun situasi yang diceritakan, sebenarnya Puan Bushra bukanlah seorang doktor dan bukan yang bertugas di barisan hadapan, ya. Jadi bagaimana mengimajinasikan ataupun orang kata fantasi versus reality. Apa pandangan Puan tentang perkara itu? Okey, bagus. Fantasi versus reality. Yang pertama, mungkin sedikit sebanyak saya ada menonton drama Korea ketika itu, dan saya tengok bagaimana mengapa drama Korea ini bukanlah semua bagus, tapi ada bahagian-bahagian tertentu drama Korea jauh lebih cemerlang jika nak dibandingkan dengan drama tempatan kita yang sekadar berputar pada perkara ataupun isu yang sama. Kalau isu orang ketiga, datanglah 18 siri pun isu itu je, tanpa dikaitkan dengan isu-isu lain bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan minda kita. Jadi berbanding dengan drama negara luar, okey, antaranya Korea lah, negara lain pun ada juga macam tu. Apabila mereka membawakan satu isu, contohnya pembedahan, kalau doktor tu bukan sekadar bergaya dengan girlfriend sahaja, bukan, dengan jubah doktor sahaja, bukan, tetapi pendidikan yang ditunjukkan itu siap dengan jantung berdegupnya, dia akan beritahu suntikan apa, ada nota kaki kat bawah dia, ubat itu digunakan untuk apa, untuk menenangkan jantung ke, mengurangkan tekanan ke, meredakan tekanan otot ke, whatsoever, semua disebutkan di situ. Jadi saya terfikir ketika saya bukan peminat drama Korea, tapi saya tonton ketika itu satu rancangan Korea tu. Jadi saya terfikir, kenapa saya tak masukkan unsur-unsur sebegini dalam penulisan, supaya dalam berhibur ada info sampingan yang kita perolehi. Satu. Yang kedua, dengan adanya novel yang macam ni yang saya sasarkan, bila mak beli, mak boleh baca,
anak-anak boleh baca, ayah pun kalau berminat boleh baca. Maksudnya, satu bahan bacaan ringan yang sesuai untuk seisi keluarga, yang boleh memberikan satu suntikan semangat kepada semua orang. Jadi, bila saya dah mula berimajinasi macam tu, cara untuk merealisasikannya tidak ada yang tidak lain dan tidak bukan, saya mesti study. Saya kena buat research yang sangat banyak, bertanya orang itu dan orang ini. Studylah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kertas kerja saya nak study tu, walaupun mungkin tidak begitu perfect, tapi sekurang-kurangnya kita nak berikan sedikit info, itu kita pun tak tahu. Jadi terpaksalah study, research sana, research sini, baca. Sebelum nak menulis satu bab tu, bahan yang saya prepare mungkin banyak ni, baru saya boleh menulis satu bab yang nak ceritakan tentang perkara tersebut, walaupun bahagian yang mahu diceritakan itu mungkin dalam 3-4 muka surat je pun. Nak cerita dia buat apa je ketika pesakit itu, jantung dia terhenti, dia nak buat apa sikit je pun. Tapi sebab itu bukan bidang kita, jadi kita terpaksa menggali info tersebut. Itu yang saya lakukan. Okey, jika tidak keberatan, boleh tak pengusyur nyatakan siapakah idola pengusyur dalam bidang penulisan ni, dan kenapa figura itu diangkat menjadi idola buat pengusyur? Okey, siapakah idola saya dalam bidang penulisan? Sebenarnya saya menghormati dan mengagumi semua penulis yang ada, sebab bukan senang untuk menjadi penulis kerana selain daripada idea, kita perlukan perkara yang paling sukar sebagai seorang penulis ialah untuk menghabiskan karya kita. Tulis boleh, nak start siapa pun boleh, tapi nak habiskan task itu amat susah. Kerana dia akan berlaku apabila sampai halfway, kita akan rasa apa yang aku merepek ni. Kita akan rasa macam tu. Sebab kita dah mula rasa bosan dengan karya kita. Jadi, bagi saya semua penulis bagus, semua penulis hebat. Kalau kita tidak bersetuju dengan sedikit sebanyak idea penulis itu hak kita sebagai pembaca. Tapi sebagai penulis, hak dia untuk membentangkan ideanya. Sama ada kita bersetuju, mahu menerima ataupun tidak. Kenapa watak ini lemah sangat, kenapa hero ini begini, kenapa begitu, itu hak dia sebagai penulis. Dia bentangkan ideanya, terpulang pada kita untuk menerima ataupun tidak atas kapasiti kita sebagai pembaca. Tapi walau bagaimanapun, bagi penulis-penulis yang baru merangkap macam saya ni, mestilah kita menggunakan nama-nama figura besar, penulis-penulis tanah air yang besar sebagai idola kita. Of course, antaranya kita akan, kalau saya paling suka penulis yang paling saya suka Azizi Abdullah lah, yang menulis baru ni ada sebuah drama iaitu Ayahanda. Itu karya beliau, dan sebuah karya beliau juga telah menjadi novel tingkatan 5, konserto terakhir. Itu antara, saya suka cara Azizi Abdullah mengetengahkan unsur masyarakat untuk ditatap, untuk digarap, dan kemudian apabila membaca kesannya terasa hingga ke hati, teringat-ingat apa yang berlaku itu. Jadi itu antara penulis yang amat saya sukalah. Tetapi ketika dalam tempoh PKP yang saya mula menulis antologi itu, saya berada di bawah bimbingan Puan Seri Diah. Puan Seri Diah juga seorang penulis yang sangat hebat. Ya. Okey, dah bercakap tentang filem. So sekarang ni rata-rata novel diangkat ataupun diadaptasikan ke filem. Seandainya novel Puan Bushra ini diangkat ke filem, apa pendapat Puan Bushra tentang perkara tersebut? Okey, terima kasih soalan ni. Okey. Sebahagian masyarakat kita menganggap kejayaan sesebuah karya atau novel itu apabila karya tersebut berjaya diadaptasikan ke layar perak, sama ada filem ataupun drama. Okey? Betul. Dari satu segi memang betul. Contohnya karya yang baik daripada sastrawan Indonesia Hamka, Di Bawah Lindungan Kaabah. Karya tu diterbitkan, saya pun belum lahir, tahun 1930-an, penghujung 30-an tak silap saya. Mungkin ramai dalam dewan ni semua tak lahir lagi kot masa tu saya rasa. Tapi karya tu sudah diterbitkan. Dan jika tidak silap, karya tersebut sudah 2 kali diadaptasi ke drama. 2 kali. Maksudnya sebuah karya yang hebat diadaptasi ke drama memang sesuatu yang amat membanggakan. Okey. Tetapi situasi sekarang, maaf saya bercakap ya, situasi sekarang sudah berubah. Karya yang diangkat ke layar perak itu bukan kerana kehebatannya,
tapi sebahagiannya bergantung kepada kehebatannya, sebahagian lagi bergantung kepada berapa banyak modal yang you ada. Okay, you see not? Sebab kita sekarang berada pada zaman yang no money no talk. Okay, apa-apa sahaja pun kerjaya kita dalam bidang penulisan dan sebagainya, bila kita ada duit, kita boleh melangkah jauh. Okay, sebab setiap perkara itu memerlukan marketing, dan marketing itu ialah memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi sekarang ni kita tengok kadang-kadang novel tersebut karyanya tidaklah begitu sehebat mana, tetapi mengapa novel tersebut berkali-kali diangkat ke layar perak? Kerana marketing yang sangat bagus dan disokong oleh faktor-faktor sokongan yang lain. Walau bagaimanapun, sekiranya sesebuah novel itu ataupun sesebuah karya itu berjaya diadaptasikan ke layar perak, itu satu kejayaan yang membanggakan, namun itu bukanlah ukuran kehebatan novel tersebut. Okey, itu yang faktor yang kita kena faham. Ya, kadang-kadang ada karya yang sangat bagus tidak diangkat ke layar perak. Kenapa? Kerana mungkin kurang popular, marketingnya kurang bagus dan pelbagai faktor-faktor lain lagi. Jadi sekiranya diangkat novel ini jadi filem ataupun cerita seperti yang sekarang berlaku, rasanya? Adakah saya bersetuju? Okey, perkara itu perlu diperbincangkan. Okey, saya bocorkan sedikit rahsia. Okey, maaf ya. Okey, kepada yang menonton di luar sana, maaf saya bocorkan sedikit rahsia. Sebenarnya, sesebuah karya yang diangkat ke layar perak ini sebagai movie ataupun sebagai drama, karya sebenar yang diambil dalam novel tu ataupun hasil sebenar yang diambil dalam penulisan itu, saya rasa mungkin sekadar 50% je kot. Yang lain tu diubah, diolah dan kadang-kala tidak bersangkutan langsung dengan novel tersebut. Begitu keadaannya. Hanya tajuk sahaja yang dipinjam sepenuhnya. Jadi di situ ada unsur pro and con. Mungkin dari segi kita menjenamakan novel tersebut, menjenamakan buku tersebut agak baik. Tetapi dari segi kandungan penyampaian tu mungkin tersasar daripada cerita asal atau matlamat utama penulis. Ada rakan saya penulis juga meluahkan perkara yang sama, walaupun karya beliau diangkat ke layar perak, dia cakap banyak perubahan yang dibuat, diubah di sana sini atas faktor cut cost dan sebagainya. Jadi apabila sesebuah karya itu diadaptasi ke layar perak, mungkin satu segi itu membanggakan, menggembirakan, namun di satu segi yang lain ada juga lukanya. Begitulah lebih kurang. Sama ada saya mahu menerima atau tidak, kita bergantung tengok pada agreement lah macam mana. Okey. Okey. Kerana novel ini tercetus waktu pandemik, PKP lah maksudnya. Okey. Dalam tempoh satu hari tu, okey, kalau harian lah maksudnya, bila masa yang selalunya ilham tercetus? Okey. Dalam bidang penulisan, dia ada dua ya. Okey, ada dua. Ilham dan menulis. Dia ada dua benda. Ilham datang pada bila-bila masa. Ilham kadang-kadang tengah makan dia datang, tengah bawa kereta datang, tengah bercakap dengan orang datang, tengah anytime. Sehingga kan ketika saya menulis novel ini, saya stuck dekat satu karakter. Saya hadirkan karakter itu, tetapi akhirnya saya tak tahu bagaimana saya nak kembangkan karakter ini. Kenapa dia hadir dan saya nak matikan atau kembangkan bagaimana karakter ini. Saya tak ada idea, saya stuck. Saya dah tolak novel ni ke tepi, saya rest, saya tak nak fikir dah, saya tidur. Dalam tidur saya bermimpi bagaimana saya harus tamatkan karakter itu. Bagaimana saya harus bawa karakter itu. Lepas saya tidur petang lah, saya tidur lepas zuhur kot, macam saya tak ingat lah. Lepas tu saya bangun, suami saya tanya, kenapa? Saya tergesa-gesa bangun, ambil pen dan tulis. Saya kata tadi saya mimpi bagaimana saya nak habiskan, saya nak kembangkan karakter ini. Saya dapat idea dalam tidur. Jadi maksudnya ilham dia dapat anytime. Tetapi bukan menulis. Menulis dia perlukan mood yang betul. Contohnya, kalau kita nak menulis tentang bebanan emosi yang amat tinggi, contohnya watak utama itu sedang menghadapi konflik yang amat tinggi dalam hidup dia, kita tak boleh tulis waktu kita bersedih. Kalau kita bersedih, kita sedang menulis untuk satu watak yang very strong ketika itu, jalan cerita yang amat kukuh, amat padu, mesej tak akan sampai. Jalan cerita yang sepatutnya bersemangat menjadi lemah. Watak yang ingin kita tunjukkan dia sedang hebat, sedang bertarung untuk matlamatnya, tidak akan sampai. Kenapa? Kerana penulis menulis dalam waktu mood yang tidak sesuai. Jadi dua perkara yang tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ilham dan kerja menulis adalah dua benda yang berbeza. Ya, itu. Okey.
Lepas ada titik permulaan untuk menulis. Saya ingin tanya, mungkin bimbingan daripada Puan Sri Diah sendirilah. Kerana adakah hanya daripada situ ataupun ada juga pendidikan yang lain, maksudnya ada ambil kursus ke ataupun dengar ceramah ataupun sebagainya lah. Okey, kalau yang seperti saya sebut di awal tadi, saya ada sedikit package yang sudah ada dengan diri saya. Yang pertama, saya bekas cikgu, saya mengajar BM, saya boleh menulis. Okay, jadi semua package-package itu saya sudah ada sedikit dan saya sudah ada imajinasi yang agak tersusun apa yang saya nak buat. Saya tahu ke mana hala tuju saya. Jadi disebabkan itu saya tidak menyertai apa-apa kursus atau bengkel penulisan langsung kerana saya sudah ada sedikit background penulisan hak milik saya sendirilah. Tetapi kepada penulis baru yang berminat, yang belum ada pengalaman, yang belum ada keyakinan diri, kena masuk kursus, kena masuk kelas bimbingan. Dan saya percaya di luar sana ada banyak kelas bimbingan yang memberi jalan kepada kita dari mana harus bermula, okey, daripada zero kepada hero, okey, macam mana nak daki tangga level-level itu, semua yang ada. Jadi sebab itu kalau kita masuk dalam kursus penulisan, dia tak ajar terus tulis novel, dia akan ajar buat antologi dahulu. Antologi, kita kongsikan karya kita dengan penulis-penulis lain untuk diterbitkan sebagai sebuah buku. Itu bebanan dia lebih kurang. Bila dah mahir, baru kita masuk ke dalam dunia penulisan solo. Sama ada novel, kita nak buat buku tentang motivasi, atau kita nak buat travelog, kita banyak mengembara ke serata dunia, kita nak cerita apa pengalaman mengembara kita secara solo, okey, silakan. Tapi untuk langkah awal biasanya bermula dengan antologi. Kita share dengan penulis-penulis lain dahulu. Okey, soalan seterusnya. Sepanjang menulis buku novel ini, ada tak memori atau kenangan manis sepanjang menulis? Mungkin yang tak akan dilupakan. Sebab ni novel pertama kan. Novel pertama ni dia lebih berbentuk, maaflah kalau saya cakap, sembrono. Kita tak ada jalan yang jelas lagi, tak tahu macam mana kan. Jadi saya tulis, okey, suami saya tanya plan nak terbitkan berapa muka surat. Saya kata novel pertama saya nak tulis dalam 500 je muka surat dia. 500 mungkin tebal ni lah kot, 500. Saya pun tulis dengan bajet muka surat sendiri. Tak tahu, tak ada pengalaman, tak ada masuk kelas apa-apa, saya sembrono sendiri je. Tapi bila saya hantar kepada editor, dia kata, "Puan, novel Puan ni 1,300 muka surat." Tebal ya, dekat 1,400 kot. 1,400 muka surat, tebalnya. Dan bila tebal, of course lah, kos akan tinggi. Lepas tu saya tanya, dalam Malaysia ni ada ke novel yang tebal macam tu? Okey, editor beritahu saya, dia kata dalam Malaysia ni ada seorang penulis je pernah tulis, dia kata novel dalam 1,300 muka surat. Tu pun sangat lama lah, sekarang dah tak ada. Sekarang average dalam maksimum pun 800. Saya kata tak apa, bagi balik karya tu dekat saya nak edit balik. Edit, cut here and there, potong yang itu, potong yang ini, buang sana, buang sini. Masih lagi 1,000 lebih. Edit lagi, potong lagi, sampai saya tak tahu dah nak potong kat mana ni. Saya takut jalan cerita berubah. Jadi nak dapat 886 muka surat ni letih lah saya nak buat. Sebab saya tak ada pengalaman, tak tahu, tak pandai nak bajet. Jadi tempoh masa yang saya gunakan untuk menulis novel ni, termasuk dengan edit lah, potong sana, here and there, I took about 1 year lah baru siap. Macam tu, baru siap sebuah novel. Jadi itu pada saya sesuatu yang memenatkan satu. Dan yang kedua, agak membuang masa lah. Kita tulis, betul kita kena buang balik apa yang kita tulis tu. Tapi walaupun memenatkan dan membuang masa, semua itu adalah ilmu yang saya dapat lah untuk next novel saya. Saya dah tahu cara, lebih mudah lah. Okay. Okey, kalau tengok dalam sisipan laman muka buku, banyak sangat tentang keluarga. Ini semuanya ada tema merah. Kalau tengok kat depan, semua ada tema merah. Jadi, bagaimana peranan keluarga dalam bidang penulisan Puan ni? Okey. Kalau saya bukan orang famous, tapi saya ada sedikit pengikut lah di Facebook. Rakan-rakan Facebook akan tahu saya seorang yang melakukan pelbagai aktiviti, pelbagai benda yang saya buat dalam satu masa. Saya ada bisnes ini, saya ada bisnes itu, bisnes kecil-kecil ini, bukan bisnes besar lah. Bila PKP, bisnes besar dah tutup, jadi buat bisnes kecil-kecil. Semua benda tu saya boleh lakukan. Pada masa yang sama saya menulis, pada masa yang sama saya buat itu, saya buat ini.
Semua perkara itu saya boleh lakukan kerana saya mendapat sokongan penuh daripada suami saya, Cik Nur Azmi Alias, yang selalu sokong saya. Apa sahaja saya nak buat, beliau akan support saya. Bila saya kata, okey, saya nak tulis novel, saya tak nak terbitkan di bawah mana-mana penerbitan, saya nak terbitkan sendiri dengan modal saya sendiri, suami saya tak ada masalah. Okey, good, proceed. Suami saya tak pernah menentang apa yang saya nak buat. Jadi, itu merupakan satu faktor yang membolehkan saya berada di mana saya berada sekarang. Dan yang kedua, anak-anak saya lah yang amat support saya, yang amat memahami, alhamdulillah. Dan untuk kita mencapai sesuatu sebagai seorang isteri atau suami atau siapa sahaja diri kita, kita tak boleh buat sendiri. Kita perlukan support orang terdekat kita. Itu yang saya percaya. Ya. Dan mungkin ini adalah soalan terakhir daripada saya. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan lepas ni, boleh ajukan. Tapi ini adalah persoalan saya yang terakhir. Apakah tips yang Puan Bushra nak bagi untuk penulis baru, bakal-bakal penulis? Mungkin di antara kita ada yang ingin memulakan penulisan. Jadi apakah tips untuk penulis ini? Okey. Saya suka dengan soalan ni. Okey. Bukan saya suka untuk mengajar anda menjadi penulis, bukan. Tapi saya nak bagi tahu kenapa kita kena menulis. Okey, kenapa kita menulis? Menulis ialah satu legasi, satu karya kita yang ditinggalkan. Kalau kita mati sekalipun, insya-Allah karya itu masih ada. Okey, masih ada dan mungkin menjadi tatapan anak cucu kita. Hasil sentuhan mak, ada buku yang mak tulis, ayah pernah menulis buku ni. Buku ialah satu benda yang evergreen. Okey, kalau kita tinggalkan sebuah kereta untuk anak kita, mungkin kereta itu akan menjadi outdated. Okey, tapi kalau kita tinggalkan sebuah karya, karya itu akan kekal sampai selama-lamanya. Itu satu, sebagai legasi untuk keturunan kita. Yang kedua, saya ingin beritahu perkara ini walaupun nampak agak materialistik, tapi saya kena buka sedikit minda kita bersama. Penulisan ialah satu investment. Investment jangka panjang yang tidak memerlukan modal besar, hanya memerlukan kesungguhan dan komitmen. Okey, contohnya seorang sahabat saya, seorang penulis novel yang telah menulis lebih kurang, saya rasa mungkin lebih 10 buah novel. Dia kata sudah banyak tahun dia bersara dan hanya duduk di rumah, tetapi perbelanjaan rumahnya masih bergantung kepada royalti novel yang diterima hingga ke hari ini. Sebab dia terbitkan novel di bawah syarikat penerbitan, so syarikat penerbitan akan bayar royalti, kalau tak silap saya setahun sekali atau 2 kali macam itulah, I'm not so sure. So dia kata sampai ke hari ini I masih bergantung hidup dengan duit royalti novel. Mungkin dia antara penulis hebat lah. Okay? Jadi maksudnya penulisan ini ialah satu investment jangka panjang. Kerana novel tu, saya banyak sebut novel sebab hari ini saya buat novel, buku-buku apa-apa pun, kalau buku itu bagus, insya-Allah permintaannya akan berada sepanjang masa. Walaupun mungkin dia bukan boom satu bentuk macam tu, seperti buku Ustazah Berbasikal yang berjaya jual berpuluh-puluh ribu unit. Itu satu bentuk ledakan yang amat luar biasa. Tahniah kepada penulis dan tim. Okey, tapi kalau buku-buku biasa pun, selagi dia bagus, selagi dia ada permintaan, selagi dia ada unsur evergreen, sampai bila-bila orang baca, dan royalti tu akan ada sampai bila-bila. Untuk orang yang sekadar nak cari duit-duit poket pada masa hadapan, penulisan adalah satu bidang yang sangat bagus. Investment yang patut kita terokai kerana dia memerlukan modal yang amat sedikit. Terutamanya kalau kita terbitkan dengan penerbit. Okey, macam saya terbitkan sendiri, modal dia agak besar. Saya investkan untuk sebuah novel ini lebih kurang RM17,000. Sebelum novel ni keluar, saya invest RM17,000. Dari semualah, grafik, design, editor, everything, RM17,000. Tetapi, ketika saya hanya menjual novel ini melalui satu medium sahaja, iaitu di Facebook saya sahaja. Saya belum jual di Shopee, saya belum masuk. Ada kedai buku yang bertanya, tapi dalam proses perbincangan insya-Allah. Sebab saya pun cetak 1,000 unit je di peringkat awal dulu. Saya cetak 1,000 unit. Jadi saya tidak begitu agresif dalam penjualannya. Saya jual sikit-sikit di Facebook saya je. Tetapi 2 minggu, lebih kurang 2 minggu sebelum novel saya siap dicetak, saya dah dapat dah RM17,000 yang saya invest tu. Maksudnya, penulisan ini satu bidang yang patut kita galakkan anak-anak kita
belajar menulis itu satu investment. Kamu nak jadi doktor, kamu nak jadi veteriner, whatever, apa yang kamu nak jadi apa-apa pilot ke apa-apa pun, mungkin bidang penulisan ini satu bidang yang boleh kamu fikirkan sebagai satu side income ataupun sebagai satu investment secara smooth. Investment yang tidak ada risiko. Kalau kita buat investment lain mungkin risikonya agak besar. Tapi penulisan tak ada risiko. Terutamanya kalau kita terbitkan di bawah penerbitan, syarikat penerbitan. Walaupun syarikat penerbitan bayar royalty kepada kita per book, tapi kita tak payah keluarkan modal 1 sen pun. Kita cuma bagi idea, kita hanya bagi karya, manuskrip kita sahaja. Jadi mungkin kalau ada anak-anak yang berminat, kita nampak dia sekarang ni berminat penuh novel kat rumah, penuh komik-komik kat rumah. Why not? Sekarang you baca komik. Why not? You try lukis komik sendiri. Berapa puluh tahun you nak baca komik orang? Okay? Kita galakkan mereka. Anak-anak kita yang suka bermain gitar, suka alat muzik. Okay, you bagus dalam muzik. Why not? Why not? You cuba write whatever you know. You share dengan orang lain. Seperti kata seorang penulis. Saya tak ingat nama dia, tapi dia kata tugas kita ialah letakkan minda kita, otak kita di tangan, kemudian transfer ke kertas dan lakarkan di kertas itu. Kerana apa sahaja info yang kita ada, selagi dia masih berada dalam minda kita, dia hanyalah hak milik peribadi kita. Tetapi apabila kita transfer ke atas kertas, dia menjadi hak milik orang lain secara maksudnya secara nyata lah. Kalau kita bagi secara verbal macam ni, mungkin dia dengar dan lupa. Tapi kalau kita transfer ke atas kertas, dia akan menjadi hak milik orang itu secara nyata. Berapa lama dia nak simpan pun boleh. Okey. Dan sebelum ni saya nak sentuh sedikit tentang gagal. Okey. Penulis dan gagal. Karya tidak dibeli, tidak ada peminat, tidak ada pembaca dan sebagainya. Gagal itu perkara biasa dalam hidup. Kita gagal dalam banyak perkara dalam hidup. Okey, Hamka kata ada dalam dunia ni orang yang tak gagal, ada. Siapa orang yang tak gagal? Orang yang tidak pernah mencuba apa-apa, dia memang takkan gagal sebab dia tak pernah buat apa-apa. Jadi, bila kita mencuba dan gagal itu is okay, itu learning process. Dan kita akan belajar banyak perkara daripada kegagalan itu asalkan kita tidak give up. Okey, selagi kita tidak give up, kita masih ada chance untuk bangun lagi. Tapi kalau kita tidak yakin, janganlah terus start buku tebal macam ni. Okey, kos tinggi. Okey, pembaca belum ada, janganlah macam tu. Okey, kalau kita nak mula di peringkat awal, kita mula yang nipis dululah macam tu. Okey. Okey, terima kasih atas perkongsian tersebut. Sekarang ni saya buka ruang kepada hadirin sekalian. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada hari ini. Ada soalan tak? Ataupun dah tak sabar dah nak beli buku kat bawah? Banyak ni saya nampak pembusur bawa kat bawah tu. Okey, ada saya bawa, saya tak ingatlah berapa, ada sikit kat bawah. Okey, biasanya buku ni saya jual di Facebook pada harga RM45. Okey, tidak termasuk pos. Okey, saya jual dalam bentuk macam ni. Apa maksud bunga tu? Okey. Dalam bentuk macam ni. Jadi bunga ni ke? Bunga ni saya ada maksud tak? Tak ada kot. Okey. Jadi dalam bentuk macam ni dan dalam kotak ni ada pelbagai gift dalam ni. Sebab tujuan saya nak bukan pembaca sahaja yang membeli novel ini, tetapi ayah yang tak baca dia akan beli untuk anak gadis dia. Mak yang tak baca dia akan beli untuk anak dia atau adik dia dan sebagainya sebagai hadiah. Sebab dalam ni kita ada macam-macam lah, banyak gift. Sebelum ni saya rasa ada dalam 11 gift kot, tapi package tu dah habis. Ni package yang kurang sikit, okey. Dan untuk hari ni anda akan dapat dengan harga yang istimewa lah untuk majlis pada hari ni, okey. InsyaAllah satu kotak ni pada harga RM35 boleh dapatkan di bawah sebentar lagi. Okey, hadiahkan pada sesiapa yang anda suka, untuk diri, untuk anak, dan insyaAllah novel ini dia sesuai dibaca oleh seisi keluarga. Dan kalau anak yang tak minat pun suruh dia baca sikit-sikit. Bila dia dah masuk bab 4, bab 5, bab 6 tu dia tak boleh nak stop dah, insyaAllah. Okey, macam tu. Okey, ada soalan tak? Kita pun dah sampai hampir ke 12.25 sekarang ni. Kalau tak ada soalan, ada soalan? Okey, Puan Najihah, dipersilakan. Boleh ke mic sedikit?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada cikgu saya, Cikgu Bushra, yang banyak memberikan semangat pada saya waktu saya belajar dulu. Beliau seorang yang menghargai saya. Di peringkat pertama saya fail dalam subjek sejarah. Menyumbang kembali saat saya bangun bangkit untuk jadi diri saya pada hari ini. Saya bukannya student A cemerlang dalam subjek yang beliau mengajar, tapi beliau telah memberi penghargaan kepada saya walaupun dengan grade C, kerana pada peringkat percubaan saya student yang gagal dalam subjek tersebut. Daripada inspirasi dan semangat yang beliau cetuskan bagi kepada saya bangkit sampai hari ini semangat di mana kita tak mestinya jadi yang terbaik untuk jadi kita yang baik pada hari ini lah. Jadi kita mesti ada semangat saja, semangat untuk kita teruskan kita punya perjuangan untuk hidup. Okey, kalau boleh saya minta sedikit perkongsian kepada cikgu berkenaan dengan sinopsis novel The Liam King Bahas Gugus Cinta ni. Sebab saya selalu follow cikgu dalam Facebook. Banyaklah orang kata komen-komen yang orang kata begitu positif dan menarik minat saya. Saya sebelum kesempatan lagi untuk membaca novel tersebut, mungkin boleh kongsi sedikit sinopsis daripada novel tersebut. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Najiha, nama murid cikgu, bukan nama murid saya. Okey, ketika dia hantar mesej, dia kata, cikgu, saya teringat macam mana cikgu support saya dalam subjek sejarah. Saya fail. Bila cikgu support, saya fight dapat C. Cikgu raikan saya macam dapat A. Saya amat berbesar hati. Anda rasa saya sanggup ke tolak untuk datang ke program ni? Bila baca ayat tu, air mata dah berlinangan. Okey, jadi saya kata, okeylah cikgu datang. InsyaAllah cikgu nak jumpa kamu. Okey. Terima kasih Najiha atas soalan tentang sinopsis novel The Liam Kim, Mahar Segugus Cinta. Liam ni nama anak Cina kongsi gelap, yang ketua kongsi gelap Malaysia ni, yang dia menolak Tuhan 100%. No, dalam bisnes dia orang tak ada istilah Tuhan sebab dia orang kerja. Okey, kerja dia orang tentang duit sahaja. Kim ni nama doktor Melayu yang bertugas di sebuah hospital, dan mereka bertemu secara tidak sengaja. Bila pertemuan mereka itu, dia terungkai dengan Kim ada tim dia sendiri. Liam ada grup dia lah. Okey, Kim ni dia ada adik dia, ada kawan-kawan hospital. Okey, apa yang saya nak terapkan dalam novel ini, tema dia yang pertama kekeluargaan. Kim ni dia ada seorang adik yang dia sayang separuh mati, adik dia lelaki. Okey, adik dia lelaki, kemudian dia anak yatim. Okey, ayah meninggal, mak meninggal, hidup dengan macam-macam lah konflik yang dia lalui sampai dia berjaya menjadi seorang doktor. Kemudian penyokong hidup dia adik dia. Tapi tiba-tiba bila adik dia sendiri orang tunggak harapan dia rebah, siapa lagi yang dia ada dalam hidup dia? Dan ketika itu dia berjumpa pula dengan Liam, tetapi pada masa yang sama, sokongan daripada rakan-rakan sekerja itu menjadikan dia kuat untuk menghadapi cabaran ini. Maksudnya saya bawakan tema kekeluargaan, tema persahabatan dan tema percintaan tu mungkin berada dalam ranking yang ketiga keempat, bukan ranking utama. Okey, saya bawa persahabatan, kekeluargaan, keagamaan, masyarakat yang berbilang kaum. Macam mana bila tempat kerja tu ada kawan Cina, ada kawan India, dan mereka semua berada di bawah satu bumbung yang saling support each other. Okey, konflik yang paling teruk terjadi apabila Liam ni sebagai anak seorang ketua kongsi gelap Malaysia, dia mula tertarik kepada Kim, Dr. Kim yang beragama Islam, dan dia mula mengenal Tuhan. Bila berlaku sedikit konflik ketuhanan kat situ, dia akan membabitkan seluruh tim Liam yang segala kepala kongsi gelap itu datang. Yalah, of course dia orang takkan setuju sebab Liam itu bakal pewaris perniagaan keluarga mereka, perniagaan kongsi gelap tersebut. Okey, saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang dalam satu grup, dengan beberapa orang penulis. Saya kata, dah tiba masa kita angkatkan martabat penulisan kita, kita tulis sesuatu yang boleh dibaca oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada perlu diklasifikasikan mengikut kategori-kategori tertentu. Tak payah. Kita tulis dengan cara penulisan yang matang. Okey. Perkara yang paling saya tak suka, saya kata, apabila dalam penulisan kita unsur romantik yang cuba dimasukkan itu
sampai menjadi unsur lucah. Walaupun penceritaan itu mahu berbicara tentang keakraban ataupun kasih sayang suami isteri, tapi akhirnya bila pembaca baca rasa macam tak logik untuk nak bagi anak-anak baca karya yang sebegitu. Okey, ada seorang penulis bertanya kepada saya, kalau begitu, dia kata, Puan, kalau Puan sangat menentang unsur-unsur yang lucah sebegitu dalam penulisan, bagaimana kita nak menceritakan adegan-adegan seperti berlakunya kes rogol? Kalau kita nak terlalu nak menjaga, terlalu nak tutup aib-aib itu, bagaimana kita nak tulis? Saya kata, sebab itulah Allah bagi kepada kita akal. Dengan akal, kita boleh memanifestasikan segala idea yang kita ada melalui saluran yang betul. Kim dalam novel ini, dia menghadapi pelbagai tekanan dan pernah satu hari dia hampir dibunuh, dicincang oleh kumpulan kongsi gelap tu, dan sebelum dibunuh, geng kongsi gelap tu dah marah sangat dekat dia, mungkin mereka dah cuba nak rogol dia, tetapi sesiapa yang baca watak itu akan mengalir air mata. Bagaimana dia pertahankan diri dia. Unsur begitu yang saya nak diketengahkan kepada masyarakat. Kalau berkasih sayang, ada norma-normanya. Kalau unsur-unsur jenayah, unsur kekejaman, unsur kekerasan, ada nilai-nilainya yang perlu ditapis dan dijaga supaya bahan bacaan kita sesuai dibaca oleh semua. Dan bila kita nak pembaca baca karya kita, kita nak lepas baca, ada sesuatu yang meresap ke hati mereka. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Puan Ira, dalam sibuk-sibuk you, macam-macam you buat, kenapa you nak menulis? Okey, saya kata, yang pertama, saya menulis kerana minat. Yang kedua, saya menulis matlamat utama dalam penulisan saya nak menyuntik semangat kepada wanita. Wanita bukan golongan yang harus dipijak, bukan golongan lembek, bukan golongan yang akal singkat, tidak. Wanita ialah golongan yang strong, golongan yang bangkit, golongan yang boleh melalui, merentasi apa jua cabaran. Ya, itu wanita yang kita mahukan, bukan wanita macam dalam drama yang selalu kita tengok, wanita yang berangin tak tentu pasal, wanita yang otaknya singkat, bukan begitu. Ya, dan dalam novel saya yang kedua juga, yang dalam progres sekarang, juga saya menekankan tentang wanita harus strong, wanita yang kuat. Bagaimana perjuangan seorang anak. Kalau ini bagaimana perjuangan seorang doktor, dalam novel kedua saya tekankan bagaimana perjuangan seorang anak wanita. Kali novel saya yang kedua ni saya tekankan tentang kehidupan remaja. Remaja watak utama sekitar berusia 19 tahun macam tu. Macam mana dia nak menghadapi konflik apabila keluarganya sangat bermasalah dan dia sebagai satu tunggak yang ingin bangkit dalam tekanan itu. Bagaimana saya nak golongan muda yang membaca novel saya sedar bahawa ada kekuatan yang akan mereka dapat dalam novel tersebut. Dan apabila golongan dewasa yang membaca macam kita baca, ibu-ibu baca, ayah-ayah baca, abang-abang baca, kakak apa semua, kita akan tahu, oh ini yang adik aku lalui mungkin. Okey, itu yang saya nak. Ya. Jadi itu lebih kurang cerita dari Am Kim, sikit-sikit sinopsis dia dan bagaimana kesudahannya, dan saya percaya kesudahan dia bukan kesudahan yang kosong, dan boleh dikatakan majoriti pembaca saya berkata puas hati dengan kesudahan novel ini, insya-Allah. Okey. Jadi ada soalan lagi? Ada yang berminat untuk jadi penulis? Setelah mendengar bicara hari ini, ada yang mungkin akan tercetus. Ya. Puan, nak tulis buku tu payah sikit lah. Macam mana saya nak mula menulis? Mula menulis di media sosial. Mula menulis di Facebook, di mana-mana media sosial yang ada. Dengan syarat, langkah pertama untuk mula, saya juga mula menulis di media sosial ya. Saya mula menulis di Facebook dan hantaran-hantaran di Facebook saya selalu mendapat menjadi viral, pernah yang mencecah like puluhan ribu dan selalu macam itulah. Okey. Jadi maksudnya mula menulis di media sosial, nak tulis apa? Tulis yang dekat dengan kita. Isu yang dekat dengan kita, contohnya anda seorang pencinta kucing, tulis tentang kucing. Anda seorang pencinta motosikal berkuasa tinggi, tulis tentang motosikal berkuasa tinggi, tulis. Tapi langkah pertama, tulis dengan bahasa yang penuh, bahasa standard. Contohnya kalau saya SAYA lah. Okey, memang MEMANG lah, penuh lah. Jangan guna singkatan-singkatan itu. Itu langkah pertama. Biasakan diri menulis begitu. Menulis lama-lama kita akan terbiasa dengan teknik penulisan standard yang baguslah. Okey, itu langkah pertama. Okey, kalau nak mula menulis dulu di media sosial. Itu nasihat saya lah. Okey. Okey, saya rasa
Itu sahaja. Selesai sudah surat bicara penulis kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua kerana sanggup tunggu sampai selesai dan berkongsi pengalaman ya tentang bicara penulis bersama Puan Bushra pada hari ini. Semuanya menuntut ilmu itu tak ada terhadnya dan tak ada sempadan. Pohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak dara. Baiklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Di atas tahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Bushra. Terima kasih semua. Terima kasih.